Tapi kalau kita lihat dalam industri kreatif pun antara mereka yang terkesan ya Hana, sepanjang tempoh PKP dan juga sepanjang kita menghadapi dugaan COVID-19 ini, kerana ada antara mereka mungkin dari segi persembahan terpaksa ditangguh, Betul. dibatal konser dan sebagainya, dan mereka juga seperti mana yang lain menimpa nasib yang sama, tidak mendapat ataupun punca rezeki mereka tidak ada ataupun berkurangan untuk waktu ini. Penyanyi, pelakon, Betul. apa sahaja selebriti pun antara yang menimpa ataupun mendapat terjejas sepanjang COVID-19 Betul. ini. Dan ia bukannya khusus kepada pelakon dan penyanyi juga, Radwin. Dia kepada seni craft juga menjadi masalah juga di dalam waktu ini kerana mereka tidak dapat menjual hasil-hasil craft tangan mereka. Jadi untuk waktu ini kita nak lihat industri seni kreatif yang juga terkesan sepanjang tempoh PKP dan COVID-19 ini. Kita ingin melihat bagaimana peranan Persatuan Gabungan Industri Kreatif Malaysia juga, CCIG. Kami bawakan secara langsung pada waktu ini melalui Skype bersama dengan pengerusinya sendiri, iaitu Datuk Juri Latif Rosli yang berada bersama dengan kita di Selamat Pagi Malaysia pada waktu ini. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, apa khabar? Datuk sihat? Alhamdulillah, syukur. Hari kedua kita berpuasa. Baik, Datuk. Itulah kalau kita lihat sekarang ni industri kreatif pun memang cukup terkesan sepanjang tempoh PKP. Kalau kita lihat penggambaran, ada yang terpaksa ditangguh. Mereka yang berada di luar negara terpaksa pulang Malaysia ataupun terkandas di sana, tidak dapat meneruskan penggambaran. Itu kalau filem ataupun lakonan. Kalau nyanyian pun ada persembahan konsert ditangguhkan juga, dan sedikit sebanyak memberikan kesan kepada industri kreatif ini. Mungkin cara awalnya, Datuk, bagaimana Datuk melihat perkara ini? Okey, kita tahu apabila kerajaan mengumumkan PKP bahawa kita tidak boleh keluar dan tidak boleh menjalankan aktiviti penggambaran filem ataupun drama, ini sesungguhnya akan meninggalkan kesan kerana kebanyakan penggiat industri kreatif ini bekerja dalam orang kata kontrak basis. Mereka ada kerja, ada gaji. Kebanyakan majoritinya. Jadi apabila tak ada pekerjaan, maka mereka tidak ada sumber pendapatan. Jadi disebabkan itu, apabila tidak berlakunya penggambaran, maka keseluruhan ekonomi yang berada dalam industri kreatif ini agak terkesan. Jadi memang kita sedang fikirkan the new normal. Bermakna kebiasaan baru selepas ini dalam masa 6 bulan ataupun setahun, bagaimana nak menjalani penggambaran. Sebab saya menjangkakan COVID ini kesannya jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Jadi kita telah pun berbincang dengan Yang Berhormat Menteri. Hari Khamis hari tadi kita dihantar wakil kita dalam pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri memberikan cadangan-cadangan untuk membantu industri kreatif. So insyaAllah Yang Berhormat Menteri telah mendengar keluhan kita. Sesuatu akan dilakukan supaya kita boleh selepas ini mungkin ada perbincangan lanjut di antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan KKM supaya akan ada satu SOP selepas PKP lah. Mungkin akan boleh kita memulakan semula penggambaran drama ataupun filem. Itu antara kesan yang orang kata terhadap perfilman, industri perfilman juga di Malaysia ni. Bagaimana pula dengan industri fashion dan juga seni craft itu sendiri? Pastinya kalau bila nak masuk raya ni banyak rekaan baju yang dijualkan. Jadi sekarang ni semuanya terbatas disebabkan PKP dan ada setengah orang yang tidak memberi pekerjaan itu sendiri. Bagaimana tu? Tapi kita tahu sekarang ni teknologi semakin canggih. Contohnya sepatutnya hari ini pagi saya berada di studio kan, di RTM. Tapi hari ini saya berada di Lenggong. Tetapi kita masih boleh teruskan siaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia. Jadi saya nampak sesuatu yang dikatakan oleh Perdana Menteri baru ni, new normal. Bermakna kita kena menyesuaikan keadaan apabila berlakunya musibah, contohnya COVID-19 ni, kita kena lebih kreatif supaya kita terus boleh menjual barang-barang kita ataupun menjual perkhidmatan kita secara talian. Jadi ini yang berlaku, saya nampak kuih-kuih pun orang jual secara talian, secara orang kata banyaklah, dan juga bazar Ramadan tak boleh, tapi mereka boleh menjual juga juadah-juadah sempena Ramadan. Jadi sama juga dalam konteks fashion ataupun lagu ataupun industri kreatif yang lain. Saya yakin sesuatu yang positif dapat kita lakukan demi kesinambungan dalam industri kreatif ni. Datuk, kalau kita lihat sepanjang tempoh PKP, bahkan selepas PKP juga tentunya ada masa yang diperlukan ataupun diperuntukkan untuk kita kembali ke landasan atau back to track. Mungkin selepas ini bagaimana nasib
mereka yang bekerja dalam industri kreatif ini. Bukan saja mereka yang berhadapan ataupun bekerja di depan kamera, tetapi mereka juga yang bekerja di balik tabir, pihak penerbitan, produksi dan sebagainya. Okey, sebenarnya memang banyak syarikat yang telah pun terlewat menghantar bahan siaran. Yang ini memang kita simpati mereka. Kita pun dah berhubung dengan pihak stesen untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kerana ini adalah satu bencana yang mana melibatkan semua industri. Jadi perlu diambil kira kesan dia bahawa banyak produk-produk tidak boleh dihantar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun selesainya PKP ini, kita berharap mereka dapat terus ke lokasi untuk menjalani penggambaran dan kemudiannya dapat menghantar produk itu dalam masa yang terdekat. Tapi walau bagaimanapun kita masih lagi menunggu SOP. Saya nampak bahawa dalam masa terdekat ni walaupun kata habislah PKP fasa keempat ni, perjalanan syuting tidak macam dulu lagi lah. The new normal yang kebiasaan baru selepas ni pastinya social distancing, pastinya mask, pastinya sanitizer, pastinya kebersihan dalam konteks penggambaran ni semua akan diambil kira kerana kita tidak mahu lagi selepas ni akan ada kesan-kesan yang menyebabkan ada lagi COVID-19. Yang ni yang kita rasa akan berlaku perubahan lah. Dalam masa terdekat ni kita masih lagi memikirkan bahawa sampai hari ini kita belum ada imunisasi COVID kan, kita tak ada lagi ubat lah COVID ni. Jadi kita kena ambil kira faktor-faktor keselamatan dan kesihatan pekerja kita sekiranya kita ke lokasi penggambaran. Itu antara langkah-langkah kesiapsiagaan bagi orang kata untuk meneruskan pekerjaan dalam industri perfilman. Jadi bila kita lihat dijangkakan selama 6 bulan kita mungkin tidak boleh adakan perhimpunan yang orang kata melebihi 10 orang itu. Jadi apa jangkaan Datuk tentang perkara ini? Adakah harus ditangguhkan lagi penggambaran ataupun boleh diteruskan tapi dengan syarat-syarat yang tertentu? Okey, itu yang saya katakan dalam pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri pada hari Khamis, kita telah mengutarakan bahawa minta pihak KKM dengan KKMM berbincang SOP penggambaran. Maknanya selepas PKP ini kalau dibenarkan, sebab hari itu dah kata tak boleh nak berkumpul ramai sebab bila syuting memang ramai. Kita terlibat dengan 20-30 orang kan dalam satu masa dan ini mendedahkan kita kepada penyakit. Jadi saya haraplah selepas ni walaupun dah habis PKP dan kemudian dibenarkan menjalani penggambaran, kita kena akur SOP baru yang ditetapkan. Macam saya kata, kalau kita perlu penggambaran, ambil kira faktor kebersihan, keselamatan kepada pekerja kita. Memang takkan sama dah lah, Hana. Saya sangat yakin selepas ni macam kita katalah the new normal tu, kita kena ikutlah budaya baru syuting. Dulu kita boleh orang kata bersentuhan dan sebagainya. Contohnya saya nak bagi contoh paling ketara makeup lah. Makeup artis kalau dulu dia boleh pakai blusher yang sama, tisu lah sebagainya, whatever. Lepas ni dah kena jaga, ambil kira setiap orang menggunakan dia punya sendiri dan benda ni harus dipraktikkan selepas ni untuk memastikan kita tidak ada penyakit-penyakit yang berjangkit macam ni lagi. Baik Datuk, satu lagi perkara yang mungkin kita nak berikan tumpuan pada waktu ini adalah langkah alternatif yang dilakukan oleh mereka itu sendiri ataupun selebriti itu sendiri. Kalau penyanyi, mungkin kalau mereka tidak dapat membuat persembahan, mereka boleh menyanyi secara dalam talian melalui Facebook Live, Instagram Live. Kadang-kadang ada yang bukan untuk keuntungan sendiri tapi mereka mengumpul dana dan disalurkan kepada mereka yang membantu. Bahkan begitu juga pelakon yang terlibat dengan kerja-kerja amal sebegini. Langkah dan juga tindakan mereka pemain industri kreatif ini dalam perkara ini, pandangan Datuk bagaimana? Okey, saya rasa macam inilah. Kita setiap kali berlaku musibah macam ni, ianya memberi pengajaran kepada kita. Jadi apa yang kita buat selama ni mungkin belum cukup baik. Jadi kena ada perubahan-perubahan untuk memastikan kita tidak ketinggalan. Apabila isu COVID ni berlaku di seluruh dunia, dia meninggalkan kesan ekonomi kepada semua pihak. Jadi ada yang mengatakan bahawa hanya yang kuat, yang mampu bertahan yang akan dapat terus orang kata terus naik. Ada yang terus jatuh dan sebagainya. Ini adalah proses yang berlaku di seluruh dunia. Sebab tu saya katakan kita contohnya kepada penggiat industri
industri kreatif, kita kena multitasking. Kita kena memperbanyakkan ilmu dalam bidang industri ini supaya kita boleh terus sustain. Sebab dalam keadaan sekarang ni pastinya selepas COVID ni akan ada perubahan yang besar, contohnya dari segi ekonomi dalam industri sendiri kan. Bermakna selepas ni akan ramai orang tak ada kerja. Kita cuba memikir kalau kata kita ada kemampuan lain untuk kita meneruskan aktiviti seni kita. Sebab macam saya katalah, kalau selepas ni saya menjangkakan contohnya teknologi akan berkembang maju. Contoh selepas ni kamera lighting dan sebagainya mungkin pakai robot, pakai kamera yang pakai setting dan tak pakai lagi manusia. So benda-benda ni harus kita lihat bahawa perubahan ini akan berlaku dan kita kena ikut perubahan itu supaya kita boleh terus melangkah ke hadapan. So semua pihak kena alert bahawa proses yang berlaku ini adalah proses untuk perubahan yang agak drastik dalam semua industri. Baik. Terima kasih Dato' untuk perkongsian dan juga peluang dan juga ruang yang diberikan bersama kami Selamat Pagi Malaysia. Bersama kita tadi Dato' Juri Latif Rosli, Pengerusi Persatuan Gabungan Industri Kreatif Malaysia CCIG. Terima kasih Dato'. Sama-sama, terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Pada Dato'.